Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Apa khabar murid-murid pada hari ini? Cikgu harap kamu berada dalam keadaan yang sihat. Baiklah, untuk hari ini kita akan sambung semula pelajaran sejarah kita. Terdapat dua subtopik pada hari ini iaitu sumber sejarah dan kaedah penyelidikan sejarah. Mari kita mulakan. Untuk subtopik kita yang pertama, sumber sejarah. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber sejarah? Sumber sejarah memberikan maklumat yang tepat tentang sesuatu peristiwa yang berlaku. Terdapat dua sumber sejarah iaitu sumber primer dan sumber sekunder. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer. Sumber primer ini dikenali sebagai sumber pertama. Sumber ini berada dalam bentuk asal dan belum diolah, maksudnya belum diubah. Contoh untuk sumber primer ialah yang pertama fosil, yang kedua manuskrip, yang ketiga artifak dan yang keempat dokumen rasmi. Mari kita lihat apa itu fosil. Fosil ialah tinggalan tumbuhan atau haiwan yang terawet. Ini contoh fosil, fosil ikan. Manuskrip. Manuskrip ialah tulisan tangan seperti Hikayat Hang Tuah dan Sulalatus Salatin. Ini contoh manuskrip. Seterusnya, artifak. Artifak ialah hasil ciptaan manusia seperti alat batu, tembikar, senjata dan duit shilling. Ini contoh artifak. Ini ialah artifak tembikar. Seterusnya, dokumen rasmi. Dokumen rasmi mengandungi catatan tentang sesuatu peristiwa sejarah yang telah berlaku. Ini ialah contoh dokumen rasmi. Seterusnya, mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sumber sekunder. Sumber sekunder ialah penulisan yang dihasilkan daripada sumber asal. Contohnya, buku, majalah, akhbar dan risalah. Untuk subtopik yang kedua, kaedah penyelidikan sejarah. Terdapat 3 kaedah penyelidikan sejarah. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan kaedah penyelidikan sejarah? Kaedah ini dilakukan untuk membuktikan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Terdapat 3 kaedah penyelidikan iaitu yang pertama kaedah arkeologi, yang kedua kaedah lisan dan yang ketiga kaedah bertulis. Apa itu kaedah arkeologi? Kaedah arkeologi ialah proses mendapatkan maklumat daripada bahan tinggalan sejarah. Kaedah ini dilakukan melalui proses gali cari iaitu ekskavasi. Contohnya fosil, tembikar, barangan logam dan kulit siput. Selain itu juga, terdapat juga bidang arkeologi maritim atau arkeologi bawah air. Bidang ini merupakan proses mendapatkan maklumat tinggalan kebudayaan manusia yang terdapat di dasar laut, sungai atau tasik. Contohnya, tapak kapal karam, struktur purba dan artifak. Ini ialah contoh proses gali cari dan juga bidang arkeologi maritim. Mari kita lihat kaedah yang kedua iaitu kaedah lisan. Kaedah lisan ini merupakan proses mendapatkan maklumat melalui temu bual. Individu yang ditemu bual kita kenali sebagai orang sumber. Siapa itu orang sumber? Orang sumber ini ialah mereka yang terlibat dalam peristiwa sejarah, melihat atau mendengar peristiwa sejarah daripada orang lain. Ini ialah langkah-langkah dalam kaedah lisan. Langkah yang pertama, kita mesti mengenal pasti orang sumber dan menyediakan soalan berdasarkan tajuk kajian. Langkah yang kedua, menemu bual dan merakamkan perbualan. Dan langkah yang ketiga, menyalin rakaman, menyimpan data perbualan dan membuat penulisan. Kaedah penyelidikan sejarah yang ketiga iaitu yang terakhir ialah kaedah bertulis. Kaedah ini merupakan proses mendapatkan maklumat daripada tulisan dan lakaran.
Maklumat ini diperoleh daripada dinding gua, kayu, batu dan bahan bercetak. Ini merupakan lukisan pada dinding gua Tambun Perak. Dan apakah dia langkah-langkah dalam kaedah bertulis? Terdapat 4 langkah, iaitu yang pertama, mengenal pasti sumber sejarah yang tepat. Yang kedua, mengumpulkan sumber sejarah. Yang ketiga, mentafsir maklumat dalam sumber sama ada maklumat itu benar atau palsu. Dan yang keempat, membuat penulisan. Faham murid-murid? Bagus sekiranya anda sudah faham. Untuk latihan pada hari ini, cikgu mahu kamu menjawab semua soalan berikut. Tulis soalan dan jawapan kamu di dalam buku tulis atau kertas kosong. Soalan yang pertama ialah, apakah yang dimaksudkan dengan fosil? Soalan yang kedua, berikan 2 contoh artifak. Soalan yang ketiga, apakah kandungan dokumen rasmi? Soalan yang keempat, apakah yang dimaksudkan dengan bidang arkeologi maritim? Dan soalan yang kelima, tuliskan 3 langkah dalam kaedah lisan. Kiranya kamu telah selesai, hantar hasil kerja kamu secara personal melalui WhatsApp. Selamat maju jaya diucapkan kepada anda semua. Terima kasih.